Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Tuan Haji Rafar Mat ya. Penulis Ya, buku Kristian dan Atheism. Buku yang sangat menarik bagi saya. Buku ni menggambarkan tentang bagaimana seorang Islamic scholar atau cendekiawan Islam berjaya menulis tentang perbandingan Islam dan Kristian. Jadi buku ni bagi saya, setelah membaca buku ni, saya respect lah. Saya respect kerana buku ni tak pernah saya fikir dalam selama saya belajar perbandingan agama Islam Kristian ni ada orang Melayu Islam dan boleh jadi scholar dalam Islam yang boleh menulis buku yang macam ni. Maksud saya macam ni, selama ni apa yang pandangan saya dengan Tuan Haji ni sama. Selama ni belum ada orang Islam yang boleh masuk beyond enemy line. Maksud dia masuk di belakang dalam agama Kristian, kemudian menyerang balik dari dalam. Seperti mana yang orientalis lakukan terhadap Islam. Itu pandangan saya. Dan saya tak fikir ada orang lain yang berpandangan macam tu. Tetapi selepas saya baca pengenalan dalam buku ni pun, saya dah terkejut. Maksud dia pandangan saya dengan Tuan Haji sama. Jadi Tuan Haji, sebelum kita lanjutkan lagi, boleh Tuan Haji cerita sikit background Tuan Haji, kemudian macam mana Tuan Haji dapat ilham untuk tulis buku yang baik ni, dan macam mana buku ni kita boleh dapatkan buku ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama sekali saya nak kata saya bukan Islamic scholar lah. Biasa-biasa saja. Belajar dari lepasan sekolah Sultan Zainal Abidin Terengganu Batu Buruk. Kemudian saya belajar di College Islam Kelang. Lepas tu masuk UKM, Universiti Kebangsaan Malaysia. Sedikit saja yang saya buat mengambil kertas mengenai dengan perbandingan dengan agama. Tapi selepas daripada saya bersara dalam jawatan kerajaan, saya rasa banyak masa yang saya boleh buat dan saya pun masih alhamdulillah masih sihat lagi. Alhamdulillah. Itu peluang yang saya rasa saya boleh gunakan sebaik-baik mungkin lah. Dan di situlah saya mula membuat kajian sedikit. Tapi bila kita mulakan sedikit, dia akan bertambah terang, bertambah dia punya lorong-lorong kita nampak. Kenapa saya mencuba ataupun memberi fokus kepada bidang Kristianiti ini? Sebabnya saya melihat dari segi dalam media sosial hari ini, kita dapati banyak sangat orang yang mencerca kepada agama Islam. Pertama sekalinya golongan-golongan yang saya tak pasti sama ada golongan muda ataupun golongan tua. Tetapi yang mencerca itu sudah pastilah golongan bukan Islam. Terlalu banyak. Kita boleh tengok di mana-mana sahaja. Itu yang menyebabkan saya rasa terpanggil untuk menjawab apa yang dikatakan itu. Yang keduanya, saya juga menerima maklumat daripada berbagai pihak sejak daripada 5 tahun, 6 tahun ini, mengatakan ada di antara di kalangan orang-orang Melayu Islam sendiri yang telah terpesong. Jadi buku ni adalah ditulis untuk menjadi benteng kepada generasi muda supaya mereka berfikir balik dan mengkaji balik tentang agama. Banyak sekali kita dengar mereka yang meninggalkan agama, entah betul entah tidak. Tapi daripada risalah yang saya terima pun ada menunjukkan unsur-unsur baptis di dalam sungai yang dibuat oleh seorang Islam terhadap wanita-wanita Islam, kebanyakannya wanita remaja dalam sungai, seolah-olah macam baptis lah. Ini yang menyebabkan saya rasa perkara ini bukannya dongeng dan perkara ini bukannya tak betul, memang dia berlaku. Jadi itulah yang mendorong saya cuba apa yang saya boleh buat, apa yang saya boleh bagi sumbangan. Kalau nak katakan sumbangan tu, itulah seeds paling kecil lah, sumbangan yang paling kecil. Haji, boleh saya tahu macam mana nak dapatkan buku ni? Pasal saya tengok penerbit pun Haji sendiri. Jadi dekat mana buku ni dijual? Macam mana nak dapatkan buku ni? Buku ni berada dalam simpanan saya lagi buat masa ini. Pasal apa, kita ada masalah COVID. Jadi saya tak boleh hantar kepada pengedar lagi. Sekarang ni saya pun maknanya sesiapa yang berhajat, maknanya boleh telefon saya, kita hantar. Boleh saya share nanti Haji punya contact number lah dalam video ni? Ya, boleh. Kemudian saya tengok buku ni fully colourful. Maksud dia memang agak kosnya agak mahal. Pasal betul-betul colourful. Memang saya tengok kualiti pun baik.
isi alhamdulillah dah baik, isi dah baik, kualiti buku pun sangat baik. Jadi itu yang saya rasa takjub. Ada juga orang yang boleh hasilkan produce buku yang isi yang sangat baik, kemudian isi yang holistik, menyeluruh, bukan setakat cover tentang Christianity, tetapi juga tentang kembangan Eropah dalam hubungan antara Christianity dan perkembangan di Eropah, kemudian zaman perkembangan gereja, kemudian masuk ke atheism. Jadi begitu saya tengok kajian yang menyeluruh. Jadi saya, siapa-siapa yang berminat, terutamanya para da'i yang berminat, saya syorkan dapatkan buku ni. Buku ni jadikan sebagai combat kit kita lah, untuk kita berdepan dengan dakwah missionaries. Haji, saya nak tanya sikit, dekat UKM Haji ada memang ada buat kajian tentang pembenaran agama lah? Tidak, di UKM saya punya jabatannya jabatan bahasa sejarah Islam dan bahasa Arab. Bahasa Arab dan tamadun Islam. Kertas perbandingan agama ini hanya sedikit sajalah. Masya-Allah, masya-Allah. Jadi saya tertarik dengan kata-kata Haji dalam buku ni. Saya tertarik dengan kata-kata Haji pada pendahuluan ni. Kerana ini adalah apa yang selama ni saya apa yang saya fikir selama ni, tetapi boleh jadi tidak di-share oleh ramai orang. Saya baca sikit pada halaman 7. Pada halaman 7 buku Haji ni. Para penulis, perkara ini perlu diinsafi benar-benar oleh ilmuwan muda Islam. Sudah ratusan tahun Islam dihina dan dilemparkan dengan pelbagai tuduhan oleh orientalis barat, Kristian dan pelbagai lagi. Tetapi umat Islam masih belum mampu menangkis semua tuduhan tersebut lantaran kelemahan ilmu dan disiplin dalam kajian kritis. Walaupun ramai dalam kalangan penganutnya yang mampu menghafal ribuan hadis, tetapi tidak mampu menyanggah satu pun ketikan tersebut. Inilah sebenarnya apa yang selama ni memang yang saya fikir, dan itulah pendapat saya. Dan malahan saya hadapi ilmuwan-ilmuwan Islam yang kadang-kadang menjatuhkan semangat kita untuk belajar tentang pembenaran agama ni dengan kata-kata mereka yang belajar pembenaran agama yang saya lakukan ni, Islam dan Yahudi, adalah buang masa. Jadi padahal macam Tuan Haji cakap, terlalu banyak sangat cercaan, kemudian penghinaan, dakwaan-dakwaan palsu yang dilontarkan kepada Islam, tetapi kita tak mampu nak jawab. Kita hanya sebagai pemerhati, dan boleh jadi antara kita yang boleh jadi cakap, orang lain akan jawab, bukan diri dia. Dan akhirnya tidak ada siapa yang jawab, dan perkara tu terus menjadi kecelaruan. Kemudian golongan-golongan yang malang terjumpa dengan perkara yang dilontarkan oleh pendakwa Kristian ni, dan keliru, dan iman dia rosak kerana perkara ni. Kan? Ini yang berlaku sekarang ni. Pasal kita dalam media sosial ni, siapa-siapa pun boleh jumpa perkara-perkara ni. Jadi alhamdulillah bila saya baca pendahuluan ni, memang saya sonok lah. Apa pandangan Tuan Haji ni sama dengan apa yang selama ni saya fikir. Okey, terima kasih. Saya nak sebut sikit pasal bagaimana metod kajian yang dilakukan sekarang ini di kalangan ilmuwan-ilmuwan Islam di seluruh, boleh katakan di seluruh, terutama sekalinya di Asia Barat dan Nusantara dan sebagainya. Kalau kita tengok kepada pusat-pusat pengajian Islam yang ada, sama ada di Timur Tengah ke ataupun di mana-mana Asia Tenggara ke, tak terkeluar daripada kajian mengenai dengan Quran hadis, kajian mengenai dengan usuluddin, kajian mengenai dengan fiqh. Tetapi tidak banyak yang fokuskan kepada perbandingan agama. Kalau ada pun satu kertas, dua kertas saja. Jadi tidak merupakan satu jabatan, apatah lagi merupakan satu fakulti. Jabatan pun tidak ada, jabatan perbandingan agama. Setahu saya lah, setakat ini mungkin je saya dah jahil. Setakat ini tidak ada satu jabatan perbandingan agama. Tak ada. Tak ada, memang tak ada. Tak ada. Bagaimana? Itulah dia punya kedudukannya tu. Jadi benda-benda macam inilah. Ini kita cakap ni dari segi perkembangan, kemajuan ilmu di Nusantara, tetapi bagaimana dengan di Timur Tengah? Di Timur Tengah lagilah dia punya jauh punya dia punya perbezaannya tu.
Dia lebih kepada, dia panggil turas. Turas ni artinya kajian mengenai dengan yang sejarah lama yang dalam Islam, sejarah mengenai dengan hasil-hasil Quran hadis dan sebagainya lah. Macam tidak ada satu pembaharuan dalam kajian. Sedangkan kita sekarang ni menghadapi zaman yang orang kita ditaji kiri kanan sebenarnya. Itu sebabnya dalam buku saya itu saya sebut kita ni sekarang ni ditaji kiri kanan atas bawah. Tapi kita buat tak tahu je. Itu dia. Kenapa kita buat tak tahu? Pasal apa? Pasal bermula daripada oleh kerana disiplin kajian kita itu tidak menjurus ke arah untuk tahan apa yang dia cakap tu. Kita buat kajian tu kajian kita sendiri. Minta maaf kalau saya katakan macam kita rasa syok sendiri. Dan macam ni memang tidak disukai oleh setengah orang. Tapi itulah dia je. Pada pandangan saya, pasal sekarang ni kita dah bebas bercakap. Sekarang ni pendekatan dakwah perlu dilakukan. Kena ubah balik. Apa yang kita, bukan yang kita katakan yang ada ni tak elok, tetapi kita kena anjakkan kita punya fokus tu, kita kena lubaskan lagi. Kita kena buat kajian mengenai dengan dengan agama. Kita kena belajar bahasa Yahudi, kena belajar bahasa Greek, kita belajar bahasa yang lain. Saya tak kata saya mendalami. Apabila kita membaca mengenai dengan Christianity ni, kita dapati banyak sangat benda-benda yang saya rasa yang kita boleh masuk lagi lah. Itu sebabnya buat permulaan ini bagi saya fokuskan kepada Paul. Pasal apa? Orang penting di dalam dunia Kristian. Kalau tidak ada Paul mungkin lain bunyi dia. Daripada Paul itulah maka lahirnya kitab-kitab yang lain seperti Bible, seperti Matthew, Luke dan sebagainya. Walaupun kita kata Paul itu dia bukannya mewakili termasuk di dalam kitab-kitab Matthew dan sebagainya, tapi punya surat-surat dia itu boleh ditafsir, boleh dihuraikan, boleh diolah. Dia panggil surat. Surat-surat dia tu yang dalam masa pengembaraan dia tu macam kita kata Galatian, surat Thessalonian, surat Korintian dan sebagainya tu. Ini menggambarkan bagaimana pemikiran dia menggambarkan teologi yang dibawa oleh Paul dan dia punya tahap pencapaian dia. Dia punya mengenai dengan dunia Kristian dan dialah yang membawa segala macam yang bagi saya yang tidak ada diajar oleh Yesus pun. Benda-benda macam ni yang saya rasa kita perlu teroka masuk dan kita tengok macam mana. Ya, Tuan Haji. Jadi saya tengok Tuan Haji fokus kepada Paul ni daripada bab 4 ya. Bab 4 dalam tajuk Kembara Paul dan Penyebaran Lisan. Yeah. Jadi di sini Tuan Haji ada tulis tentang bagaimana Paul usaha-usaha Paul ni memasukkan istilah seperti anak Tuhan. Kemudian dia ajar untuk orang tinggalkan ajaran Musa AS. Jadi ini antara perkara-perkara permulaan yang menyebabkan Kristian itu telah rosak dan terpesong, dan sehingga sekarang perkara itu diamalkan. Kesesatan yang dibawa oleh Paul dalam ajaran Isa AS, Nabi Isa AS, diamalkan sehingga sekarang oleh orang Kristian sekarang ni. Jadi sekarang ni dikenali sebagai Pauline Christianity. Maksudnya agama Kristian yang berdasarkan kepada ajaran Paul. Jadi macam Tuan Haji cakap tadi, kerana Paul lah yang ajaran Kristian ni tadi telah mula berubah hala tuju daripada Allah yang Esa kepada Trinity dan sebagainya. Jadi saya buat introduction sikit Tuan Haji pasal apa itu yang Haji cakap tadi, surat-surat kiriman Paul apa semua tu. Jadi dalam agama Kristian, dalam Bible New Testament ni ada beberapa bahagian surat-surat atau karya Paul dimasukkan ke dalam perjanjian baru. Karya Paul lah yang mula-mula ditulis. Paul menulis lebih kurang dalam 50 Masihi. Padahal kitab perjanjian baru Matius ataupun Matthew ditulis dalam 60 hingga 65 Masihi. Maksudnya ajaran Paul dahulu tersebar di mana Paul telah menulis surat-surat dihantar ke gereja seperti di Thessalonian, kepada orang Thessalonian, kepada Galatian. Itu nama komuniti-komuniti yang wujud pada masa tu. Paul telah aktif mengajar dan telah mengembangkan idea-idea ataupun doktrin-doktrin yang dia faham, dan orang telah terikut dengan doktrin-doktrin dia ni. Kemudian selepas tu barulah perjanjian baru canonical gospel, macam
Matthew, Mark, Luke ditulis. Jadi kitab-kitab Canonical Gospel ni telah terpengaruh dengan ajaran Paul yang telah mula tersebar sebelum Canonical Gospel itu ditulis. Inilah seperti mana dalam sebuah buku ditulis oleh James Tabor, Paul and Jesus. Dia mengatakan bahawa sebenarnya ajaran Paul telah tersebar dahulu, dan perjanjian baru gospel ni, Canonical Gospel, gospel yang utama, telah terpengaruh dengan ajaran Paul. Dan itulah sebenarnya apa yang orang Kristian pegang sekarang ni adalah ajaran-ajaran Pauline Christianity. Jadi memang sangat bagus Haji telah fokus kepada ajaran Paul dan bagaimana Paul telah mula menyesatkan agama Kristian tu daripada permulaan dengan memasukkan istilah-istilah seperti anak Tuhan, kemudian menyuruh orang Yahudi, malah orang Yahudi meninggalkan ajaran Nabi Musa AS. Jadi dari situlah agama Kristian telah kelihatan telah jauh dan jauh daripada asal yang dibawa oleh Nabi Musa AS. Kita pergi awal-awal lagi, bagaimana Paul masuk Kristian. Dia masuk Kristian, artinya Jesus tiada, saya gunakan perkataan waktu Nabi Isa tiada, saya tak gunakan perkataan mati. Saya gunakan perkataan Nabi Isa tu tiada. Nabi Isa tiada untuk sepakat para sarjana memutuskan bahawa Nabi Isa ni ataupun Jesus ni tiada pada 3 April tahun 33 Masehi. Selepas itu tidak ada lagi kajian. Bermaknanya setakat ini kita boleh katakan tarikh itu adalah muktamad 3 hari bulan April tahun 33. Tetapi pada tahun 34, setahun kemudian, Paul masuk Kristian. Tahun kemudian Paul masuk Kristian. Cara dia masuk Kristian tu, dia punya dramatik sikit lah. Dalam perjalanan dia pergi ke Damsyik, tiba-tibanya cahaya terang daripada langit menyuluh dia dan dia rubah jatuh pengsan. Lepas tu orang bawa dia pergi ke Damsyik, kemudian diubati oleh bomo nama Ananias, kemudian dia pulih balik. Tujuan dia pergi ke Damsyik itu ialah untuk menangkap pengikut-pengikut Kristus ni, untuk bawa balik ke Palestin untuk dihukum. Dan sebelum daripada ini, dia pun terlibat dengan konspirasi menutup pandangan saksi tentang pembunuhan Stephen, murid Jesus. Dia menutup, artinya dia pun terlibat sama juga dalam kes tu. Jadi apabila dia pengsan bawa ke Damsyik, dan dia pun Ananias mendapat supaya dia baptiskan Paul. Dan Paul setelah dia baptis, dia duduk beberapa hari saja di Damsyik. Dia terus berjalan di tempat-tempat ibadat dan terus menyeru orang besar bersumpah apa gini. Di situlah dia mula-mula sekali mengeluarkan Jesus anak Tuhan. Perkara ni kita kena bagi perhatian. Jadi daripada situlah. Tetapi orang Yahudi waktu itu, apabila Jesus mengatakan dia anak Tuhan, orang Yahudi tidak kata apa-apa, buat senyap begitu je. Tetapi apabila dia kata Jesus itu adalah Mesias, bermakna dia bertentangan dengan kepercayaan orang Yahudi. Di situ orang Yahudi marah dan cuba membunuh. Mesias ni dari kepercayaan Yahudinya ialah orang raja daripada keturunan Yahudi yang akan bangkit kemudian. Jadi daripada situ, daripada Damsyik, dia bercakap selama 10 tahun. Kita ingat, selama 10 tahun dia menjajah Jesus anak Tuhan. Bayangkan, di sekitar sekitar Antioch, di sekitar Palestin dan sebagainya. 10 tahun tu baru mana benda tu sudah masuk dalam kepala. Ya. Lepas pada 10 tahun tu baru dia start mengembara ke Cyprus. Dia start pengembaraan pertama dia bermula dalam tahun 44. Pengembara ke Cyprus dan naik ke Antioch. Antioch ada dua, kita kena ingat. Satu Antioch dekat dengan Syria. Dekat dengan Syria. Kalau kita itu Antioch, tempat yang itulah yang awal lah. Kemudian satu lagi Antioch ni dekat dengan Turki. Di tengah-tengah tu kan. Turki tengah. Antioch juga nama. Di situnya banyak sangat kesan-kesan sejarah lama apa begini sejak zaman sebelum Kristian lagi lah. Jadi dia naik ke sana. Kalau kita kiranya daripada Antioch ni, daripada Antioch di sini di Syria ni sampai ke Antioch di tengah Turki ni lebih kurang dalam 11,700 km. Jadi di situ dia berdakwah, dia bercakap, dia berkhutbah panjang. Di situlah dia meluahkan dia punya ideologi dia nya, iaitu
Jesus anak Tuhan, Jesus mati di salib, Jesus penyelamat, Jesus siapa yang itu percaya kepada Jesus dia dihapuskan daripada dosa gitu. Dia balik, itulah dia punya. Tapi yang saya nak cakapnya ialah orang yang mula-mula sekali bercakap macam ni adalah Paul, bukan orang lain. Peter tidak bercakap macam ni. Kalau kita bertemu di dalam Bible, kata-kata Paul yang mengatakan Jesus anak Tuhan ni, ini bermaknanya sudah kemudian. Pasal apa? Bible tu ditulis kemudian. Matthew ditulis kemudian. Sebab kita pegang sini. Maknanya apa-apa pun rekod yang paling awal yang kita kena pegang ialah tu, kisah Rasul-Rasul itu adalah Paul. Dia punya orang utama dalam tu. Walaupun dia tulis oleh Luke the Evangelist. Yang kedua ni dah bercampur aduk dah macam-macam dah. Tapi asalnya ialah Paul. Paul ni pun masa dia convert ke Christianity dalam perjalanan ke Damascus atau Damsyik ni pun ada 3 version dia convert. Jadi yang kita tak pasti yang mana cerita yang benar, yang mana yang palsu ataupun semua palsu, kita tak pasti kan. Jadi dia nak masuk Kristian pun dah kita tengok dah meragukan kan. Dramatik, dikatakan dramatik ya. Dan dia bila dia bagi tahu dalam kisah Rasul-Rasul ni Acts ni bahawa dia pergi untuk menangkap pengikut-pengikut Nabi Isa. Kerana diarahkan oleh Sanhedrin. Maksud dia satu badan ulama-ulama Yahudi pada masa tu. Tetapi kalau kita tengok balik dalam kisah tu pasal 5 dalam kisah para rasul ni, Paul ni kononnya pengikut ataupun berguru dengan Gamaliel, seorang rabai Yahudi yang besar pada masa tu. Gamaliel dia mengikut arahan supaya ditangkap pengikut Nabi Isa. Tetapi bila kita kaji balik dalam kisah para rasul 5 ni, Gamaliel sendiri beritahu jangan kacau pengikut Nabi Isa ni, jangan kacau. Gamaliel cakap sekiranya ajaran Nabi Isa ni ajaran yang benar, maka ajaran tu akan berterusan. Dia tidak akan rosak. Tetapi jika ajaran tu ajaran yang palsu, ajaran tu sendiri akan rosak. Seperti mana dia bagi contoh beberapa orang yang sebelum tu kononnya mendakwa Masiah ataupun Al-Masih, tetapi akhirnya ajarannya telah mati. Gamaliel telah bagi contoh 2 contoh. Jadi Gamaliel cakap jangan kacau pengikut Nabi Isa ni. Kalau benar ajaran dia, kita tak boleh kacau, kita melawan Tuhan. Kalau tak benar, dia sendiri akan jatuh. Jadi Paul bercakap yang mendakwa yang dia belajar daripada Gamaliel, tapi Gamaliel sendiri cakap jangan kacau pengikut Nabi Isa. Jadi kita tengok sini ada beberapa perkara yang bagi saya ni meragukan. Macam Tuan Haji cakap, dia punya conversion dia masuk ke Kristian pun dramatik. Kemudian tujuan dia menangkap, menyiksa pengikut Nabi Isa pun tidak dapat sokongan daripada guru dia sendiri, Gamaliel. Jadi sebenarnya Paul ni penuh dengan keraguan diri dia ni. Tetapi sekarang ni Tuan Haji, kalau saya pergi ke kawan-kawan saya yang beragama Kristian, yang maksud dia yang lecturer di seminari dan sebagainya, mereka ni terlalu taksub dengan Paul. Kajian-kajian master dan PhD mereka ni semua kajian kebanyakan tentang Paul. Begitu taksub mereka tentang ajaran Paul ni. Itu yang saya nak bagi maklumat pada Tuan Haji lah. Ya. Pasal dramatik masuk Islam, masuk Kristian secara dramatik ni memang ditentang, salah seorangnya ditentang oleh Aslam, iaitu keturunan Iran yang Amerika yang kemudiannya masuk Islam. Dia kata ini propaganda yang dibuat oleh Luke ya. Sedangkan Paul sendiri pun tidak berkata begitu. Dia kata ini propaganda. Itu katanya. Kalau kita tengok daripada tulisan Bud Ehrman mengatakan bahawa terdapat 4 version Paul dalam New Testament. 4 version Paul yang semua berbeza antara satu sama lain. Dan kita tak pasti Paul yang sebenar yang mana. Yang mana Paul yang sebenar. Jadi macam Tuan Haji cakap lah, boleh jadi ada propaganda yang cuba disampaikan menggunakan nama Paul pun boleh jadi juga. Dan kita pun sebenarnya oleh kerana kitab ni, New Testament ni bukan mutawatir, tidak terjaga, dia punya sanad tidak terjaga. Jadi macam-macam perkara boleh dimasukkan ke dalam. Dan akhirnya Paul tu kalau dikaji ada 4 Paul dalam tu.
Dan yang dikatakan kisah para rasul ditulis oleh Luke pun mencurigakan, kerana dalam kisah para rasul tu tidak diceritakan kematian Paul. Patutnya kalau kata Luke ni adalah orang yang mendampingi Paul, orang yang baik dengan Paul, tetapi tidak diceritakan tentang kematian Paul di dalam kisah para rasul. Jadi mustahil kalau Luke ni orang yang mendampingi Paul, Luke tidak menceritakan tentang Paul dibunuh. Tidak ada kisah Paul dibunuh dalam kisah para rasul. Maksudnya Luke ni ditulis sebelum Paul dihukum. Jadi begitu kitab Perjanjian Baru ni begitu penuh dengan tanda-tanda tanya dan penuh dengan pencagahan fakta antara satu sama lain. Jadi kita tak pasti macam mana kita nak boleh pegang kitab yang mencurigakan, meragukan macam ni. Ya. Balik kepada tulisan Paul, kalau kita baca dalam Acts tu, sejarah Rasul tu, hanya beberapa kali saja timbul perkataan Luke. Artinya seolah macam orang ketiga pula ada yang menulis buku tu. Yeah, bukannya Paul keseluruhan juga. Bukannya Luke keseluruhan juga. Ada perjalanan Paul daripada mana-mana pun tidak disebutkan bersama dengan Luke apa begini. Tapi ada satu dua perkara saja disebutkan Luke akan datang begini. Jadi siapa yang tulis itu yang kata macam tu? Di situ kita rasa bermaknanya sejarah Rasul-Rasul ni bukannya semuanya ditulis oleh Luke, ada orang lain. Orang lain tu siapa tak tahu. Jadi yang kata-kata Tuan Haji tadi, Luke ni ataupun sejarah para rasul ni seolah macam propaganda. Itu benar kerana dalam saya tertarik juga dengan kata-kata James Tabor dalam buku dia Paul and Jesus. Dia berkatakan bahawa sebenarnya sejarah para rasul ni sepatutnya bukan sejarah para rasul tapi sejarah Paul. Dalam kisah para rasul ni menceritakan tentang kehebatan Paul, mengangkat Paul ke satu tahap yang begitu hebat. Sehingga sekarang ni orang-orang Kristian sekarang ni yang Pauline Christianity ni takjub kepada Paul kerana dalam kisah para rasul tu menunjukkan kehebatan Paul sendiri. Itu sebabnya para sarjana pun mengatakan Paul adalah lebih menonjol daripada murid-murid Yesus yang lain. Dan kita kena tahu, Paul ni sebenarnya dia bukan murid Yesus. Dia bukan murid Yesus. Dia tidak pernah bertemu pun dengan Yesus. Macam saya sebut tadi, maknanya Yesus tiada pada 33 dan Paul ni lahir, Paul masuk Kristian ni adalah tahun 34. Jadi dia tidak pernah bertemu dengan Yesus dan dia ni bukan murid Yesus. Tetapi sejarah barat mengatakan Paul the Apostle. Paul ni adalah murid Apostle, murid Yesus, sebenarnya bukan. Bukan murid Yesus, dia tak bertemu pun dengan Yesus. Itu dia punya kekeliruan yang berlaku. Itulah dia punya. Okay. Jadi saya ingat Haji, kita boleh akan sambung balik pasal panjang ni Haji. Kita akan sambung balik lagi kisah seterusnya buku Haji ni baru masuk tajuk keempat, belum tajuk kelima lagi buku ni. Jadi insya-Allah kita akan kupas lagi Haji buku ni ke depan nanti. Dan sehingga tu kita ucapkan terima kasih kepada Tuan Haji kerana sudi untuk sama-sama kita pada hari ini dalam kajian kita berdasarkan kepada buku Kristian dan Atheism yang ditulis oleh Tuan Haji sendiri, yang Tuan Haji hadiahkan kepada saya. Alhamdulillah, terima kasih kerana buku ni sangat bermanfaat dan saya sendiri belajar banyak pada buku ni. Saya dah ambil nota banyak pada buku ni dan insya-Allah saya akan gunakan sebaik mungkin lah dalam apa yang saya lakukan dalam dakwah dan sebagainya. Baik Haji. Baik, terima kasih. Sini lah. Okey, terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum.